Assalamualaikum semua. Resipi hari ini adalah spaghetti aglio e olio tsunami octopus. Saksikan video berikut. Cara yang betul untuk menyebut aglio e olio dalam bahasa Itali adalah aglio e olio. Silent G. Spaghetti aglio e olio ni bermaksud spaghetti bawang putih dan minyak. Aglio ataupun alio bermaksud bawang putih dan olio bermaksud minyak. Sebab apa saya namakan spaghetti aglio e olio tsunami octopus? Sebabnya ini. Saya letak octopus lebih daripada segenggam dalam spaghetti kali ini. Octopus adalah bahan utama, bahan sampingan utama untuk spaghetti saya masak hari ini. Di sini saya gunakan 3 ekor octopus, tapi saya hanya akan gunakan 2 ekor saja untuk masukkan dalam spaghetti. Selain itu, saya gunakan beberapa ekor udang yang telah dikupas kulitnya untuk menambah kemanisan seafood di dalam spaghetti aglio e olio saya. Udang juga saya akan celurkan bersama dengan octopus dalam periuk yang sama. Dan selepas ni saya akan potong-potong tentacle octopus tu menjadi bahagian yang kecil. Setelah selesai seafood ni dicelur, asingkan dan masukkan ke dalam bekas. Kemudian saya sediakan beberapa batang daun parsley. Ini bukan English parsley yang kita boleh dapat di kedai-kedai di Malaysia. Ini adalah parsley dari Italy. Daun dia besar-besar macam daun sup. Kelihatan macam daun sup dan daun ketumbar, tapi bukan. Ini adalah parsley. Bezanya dengan English parsley adalah English parsley kita nampak daun dia berkerinting ya. Daun dia kecil-kecil kerinting macam tu. Itu parsley English. Ini adalah contoh parsley ya. Sebelah kiri itu adalah English parsley dan di sebelah kanan adalah Italian parsley yang saya gunakan sekarang. Setelah selesai kita potong-potong dan cincang daun parsley, sekarang tibalah masanya untuk kita potong tentacle octopus yang telah direbus tadi. Octopus ni tak perlu direbus ataupun dicelur terlalu lama sebab dia akan jadi kenyal. So saya celur tadi tak lama mana dan ia kelihatan lembut macam ni ya. Dan senang untuk kita makan nanti. Kalau direbus ataupun dicelur terlalu lama, hasilnya kita dapat macam lihatnya macam kita makan slipper Jepun. Saya masak makanan yang biasa-biasa saja. Spaghetti aglio e olio ni adalah spaghetti yang paling ringkas dan paling mudah untuk disediakan. Tapi saya gunakan bahan yang agak rare ataupun yang luar biasa seperti octopus ni bagi saya luar biasa lah ya. Jarang orang masukkan ke dalam spaghetti aglio e olio. Setelah selesai dipotong, asingkan ke dalam bekas dan letakkan di tepi sebelum kita menggoreng. Okey, ini adalah haiwan laut yang telah saya celur dan potong. Ada octopus dan udang di sini. Dan kemudian mari kita lihat inilah bahan-bahan yang telah saya sediakan. Bahan-bahan yang saya gunakan untuk spaghetti ini tak banyak, cuma ada spaghetti, butter, udang dan octopus yang telah dicelur, daun parsley yang dicincang, bawang putih yang telah dicincang dan garam. Jangan lupa spaghetti yang disediakan tu direbus dahulu ya. Dan digaul dengan minyak zaitun. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah panaskan butter dan kemudian saute bawang putih sehingga menjadi perang dan
naik baunya. Kena sentiasa kacau ya, kita nak dia masak rata, tak nak dia hangit separuh dan tak matang, tak masak separuh. Pastikan kacau selalu. Untuk tumisan spaghetti ni saya gunakan butter. Saya tak gunakan olive oil. Resipi biasa memang gunakan olive oil. Tapi saya gunakan butter, tujuannya adalah untuk menambah rasa lemak yang lebih kepada spaghetti ni. Kalau kan butter tu kan lemak rasa dia. Kacau octopus tadi sehingga masak lebih sedikit lah. Kemudian masukkan spaghetti dan gaul sebati. Sebenarnya spaghetti gaul butter ni memang makanan ruji di rumah saya. Anak-anak saya boleh dikatakan setiap minggu tu dalam 3-4 kali juga makan spaghetti butter. Tapi dengan macam-macam rejah lah. Ada guna udang, kadang-kadang guna isi ketam dan sotong. Kemudian akhir sekali masukkan daun parsley yang telah dicincang dan udang. Kemudian gaul sebati sekali lagi. Okey, bila dah masuk bahan terakhir ni, tak perlulah kita masak terlalu lama. Kau boleh tak naklah daun parsley tu terlampau lecur ataupun terlebih masak ya. Tak sedap pula nanti, tak nampak dan tak cantik colour dia nanti. Kemudian kita season spaghetti aglio e olio kita dengan garam secukup rasa. Spaghetti aglio e olio ni sesuai dihidang di waktu pagi, tengah hari ataupun petang ataupun sapa, tengah malam pun boleh. Dan dia amat berkhasiat lah sebab dia mengandungi seafood, sayur, karbohidrat spaghetti tu dan minyak olive ataupun butter. Semua all in one plate. Tak perlu hidang berasingan. Kemudian kita boleh hidang spaghetti yang telah siap dimasak. Plating ya, kita masukkan ke dalam pinggan. Nah, di sinilah anda nampak spaghetti untuk kali terakhir. Lepas ni saya akan simbah seafood ke atas dia dan tak nampak lagi spaghetti. Sebab itulah saya panggil spaghetti aglio e olio tsunami octopus. Sebab tsunami octopus tu sebab octopus tu yang paling banyak melitupi semua permukaan spaghetti bahagian atas tu. Untuk resipi kali ni saya tak sediakan garnishing terlampau heavy. Saya macam ni je, saya spontan. Saya tak rancang untuk resipi ni. Saya bila dah masak tu saya terus shoot. Inilah jadinya. Taklah cantik mana ya, tapi sedap dimakan. Ya, sekarang ni dah dapat bau ya, aroma spaghetti aglio e olio, octopus dan udang ni. Bau dia sangat kuat ya, bau seafood dia tu. Sedap. Tu kan, nampak kan? Dah jadi tsunami octopus. Banyak sangat octopus tu. Tu. Selain pada octopus, boleh juga digunakan isi ketam. Ketam tu direbus dahulu dan kemudian ambil isi dia, diasingkan isi dan kulit, ambil isi dia guna untuk masak spaghetti macam ni pun sedap. Ataupun kita gunakan mussel, green mussel tu yang ada kulit hijau tu, apa orang kata, kupang, boleh juga gunakan. Ataupun semua jenis seafood bercengkerang macam lala, kupang, semua tu pun boleh juga guna. Sedap juga. Tapi kalau tak makan seafood, bolehlah gunakan ayam ataupun daging sahaja. Ataupun kalau tak nak guna apa-apa, spaghetti dan bawang putih dan minyak saja pun boleh. Okey, inilah hasil dia, spaghetti aglio e olio tsunami octopus. Selamat mencuba dan terima kasih kerana sudi menonton.